Assalamualaikum, nama saya Nurul Kalisa dan bersama dua orang lagi rakan sepasukan saya iaitu Nur Azma dan juga Wan Sabir Hanun. Kami akan berkongsi tentang sumber alam iaitu cahaya matahari sebagai rezeki dan pembangunan Islam. Jadi matahari adalah sumber cahaya dan tenaga bagi bumi yang bersifat panas. Sebagai bola gas yang berbentuk besar, matahari mampu memberi cahaya bagi menerangi bumi. Meskipun bersifat panas, matahari sangat bermanfaat untuk semua makhluk di muka bumi. Sebagaimana dalam firman Allah, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Oleh itu, kita mestilah memanfaatkan sumber alam, iaitu matahari, sebagai rezeki yang dikurniakan oleh Allah untuk kita. Manusia dapat memanfaatkan matahari dalam pelbagai cara. Contohnya, berjemur selama 5 hingga 15 minit sebanyak 2 hingga 3 kali seminggu. Cahaya matahari membekalkan vitamin D yang merupakan nutrisi penting untuk kesihatan tulang dan otak. Selain memberi kesihatan dari segi fizikal manusia, cahaya matahari juga dapat membantu dari segi mental. Dengan menerahkan diri kepada cahaya matahari, ianya dapat membantu badan kita untuk menghasilkan hormon serotonin yang dapat menggembirakan kita. Dalam video ini, Dr. Bert Keto menjelaskan bagaimana matahari dapat membantu menghasilkan hormon serotonin. But check this out. When the sun hits your skin and the retina, okay, through your eye, you get a chemical conversion of increasing serotonin. And serotonin can greatly affect your mood. And this is why, of course, when you're in the sun, you feel much better. And when the winter comes and it's dark, you don't feel that great if it goes on and on. Seterusnya, kita dapat memanfaatkan cahaya matahari dengan menggunakan cahaya matahari sebagai sumber untuk mengeringkan pakaian harian kita. Dengan menjemur pakaian pada waktu siang, pada panas terik, pakaian akan kering dengan secara semula jadi dan manusia tidak perlu mengeluarkan kos untuk membeli sebarang teknologi untuk keringkan pakaian. Akhir sekali, kita dapat memanfaatkan cahaya matahari dengan menggunakan cahaya matahari untuk mengeringkan makanan seperti daging, ikan dan juga sotong dengan tujuan untuk menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Secara tidak langsung, peniaga dapat menghasilkan untung, duit dengan tanpa memerlukan sebarang kos yang besar. Tentang manfaat sumber cahaya kepada tumbuhan. Sebelum itu, saya ingin menerangkan seperti yang kita tahu, cahaya matahari merupakan salah satu sumber cahaya yang menerangi bumi. Selain daripada sumber cahaya, matahari juga merupakan sumber tenaga yang sangat-sangat diperlukan oleh manusia, haiwan dan tumbuhan. Jadi di sini saya ingin jelaskan beberapa manfaat cahaya matahari kepada tumbuhan. Yang pertama adalah cahaya matahari membantu dalam proses fotosintesis. Fotosintesis seperti yang kita tahu, ianya hanya berlaku pada tumbuhan yang hijau untuk membuat makanan daripada air, klorofil dan juga cahaya matahari. Tumbuhan yang hijau yang mempunyai klorofil, ianya akan memerangkap cahaya matahari. Hasil daripada proses fotosintesis, ianya akan menghasilkan glukos dan oksigen. Glukos yang berlebihan akan disimpan dalam bentuk kanji dalam pelbagai bahagian dalam tumbuhan. Manakala oksigen pula dibebaskan ke persekitaran melalui liang halus pada daun yang iaitu oksigen yang sangat diperlukan oleh manusia untuk bernafas. Manfaat yang kedua adalah cahaya matahari dapat memberi nutrisi yang cukup untuk tumbuhan. Seperti contoh, matahari yang diletakkan atau ditanam di kawasan yang terbuka lebih cenderung untuk mendapat cahaya matahari yang cukup dan ianya juga akan memberi kesan yang lebih baik, akan mendapat tumbuhan yang lebih baik, kesan yang positif berbanding tumbuhan yang diletakkan di kawasan yang tertutup, di kawasan yang gelap. Hal ini kerana cahaya matahari tidak sampai kepada tumbuhan tersebut. Manfaat yang seterusnya adalah sumber cahaya matahari dapat menjaga atau mengawal suhu tumbuhan. Hal ini kerana suhu tumbuhan yang rendah tumbuhan tersebut akan menjadi cepat rosak. Manakala suhu tumbuhan yang terlalu tinggi juga akan berlaku pengawapan yang terlalu cepat dan tumbuhan
tersebut cepat mengering. Jadi dengan adanya sumber tenaga, sumber cahaya matahari, ianya akan menstabilkan suhu tumbuhan tersebut. Ianya juga berlaku kepada bumi dan makhluk lain seperti manusia. Jadi, kesimpulan yang saya boleh simpulkan adalah cahaya matahari merupakan salah satu kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Seperti firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Yunus ayat 5 yang bermaksud, Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu pada tempat peredarannya, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui. Akan terangkan tentang kelebihan-kelebihan tenaga solar kepada manusia. First of all, apa itu panel solar? Panel solar ataupun panel suria dikenali sebagai model ataupun panel photovoltaik yang menyerap cahaya matahari sebagai sumber tenaga bagi menghasilkan tenaga elektrik ataupun haba. Ia digunakan sebagai sebuah komponen dalam sebuah sistem photovoltaik yang lebih besar bagi menjana tenaga elektrik untuk kegunaan komersial maupun di kediaman. Kelebihan panel solar terhadap manusia, yang pertama ialah sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Daripada kelebihan-kelebihan yang terdapat pada panel solar ni, yang ini yang paling penting, yang mana tenaga ini dapat diperbaharui dan tidak akan habis, yang mana manusia boleh menggunakan tenaga ini pada bila-bila masa, dalam keadaan genting maupun dalam keadaan yang sukar untuk mendapatkan sumber air yang bersih, tenaga untuk menghidupkan lampu dan sebagainya. Dengan menggunakan sistem ini, kita dapat mengurangkan bil elektrik kita pada setiap bulan. Memandangkan tenaga solar ni mampu memberikan keperluan yang sama sebagaimana yang kita gunakan dengan menggunakan elektrik. Jadi ia dapat mengurangkan bil elektrik kita. Berapa banyak yang kita dapat kurangkan dan jimatkan itu bergantung kepada saiz sistem solar yang digunakan dan juga tenaga elektrik ataupun penggunaan haba yang digunakan pada setiap bulan. Untungnya menggunakan sistem ini, lebihan elektrik yang kita gunakan akan dieksport kembali ke grid dan kita akan menerima pembayaran bonus untuk jumlah tersebut. Jadi ianya memberikan keuntungan kepada kita, bukan sahaja dari segi menjimatkan wang, malah bagi menambahkan wang. Seterusnya, panel suria ini mempunyai aplikasi yang pelbagai, yang mana kita boleh menggunakan panel ini dengan pelbagai tujuan. Kita boleh menjana elektrik iaitu photovoltaics maupun haba iaitu solar thermal. Tenaga ini boleh digunakan untuk menghasilkan elektrik di kawasan tanpa akses kepada grid tenaga untuk menapis bekalan air yang bersih dan juga terhad. Akhir sekali adalah pembangunan teknologi. Teknologi dalam industri tenaga solar ni sentiasa maju dan akan bertambah maju, dan juga peningkatan akan terus berlaku pada masa akan datang. Inovasi dalam quantum physics dan nanoteknologi berpotensi meningkatkan keberkesanan panel solar ini dan mampu meningkatkan input elektrik sistem tenaga solar secara berganda atau mungkin juga sebanyak 3 kali ganda pada masa akan datang, yang mana akan membantu manusia dalam memenuhi keperluan seharian mereka. Dengan adanya sistem ini, kita juga dapat membanteras jenayah-jenayah yang mana ramai di kalangan penduduk negara kita yang menggunakan helah untuk mengurangkan digit-digit nombor di meter elektrik mereka bagi mengurangkan jumlah bayaran elektrik pada setiap bulan. Jelas sekali perkara ini adalah haram di sisi undang-undang negara kita dan juga undang-undang Islam. Rasulullah SAW bersabda,
Dan janganlah kamu melakukan dosa yang pernah dilakukan oleh kaum Yahudi, iaitu dengan menghalalkan perkara yang haram dengan melakukan helah. Jadi dengan menggunakan sistem panel suria ini, kita tidak lagi perlu menggunakan helah-helah yang haram itu, dan malah kita juga akan mendapat manfaat dan ganjaran dengan lebihan-lebihan elektrik yang tidak digunakan sebagai pendapatan.